Buletin pagi 13 November, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Antara tajuk utama hari ini: suspek mengaku uruskan mangsa pada hari kejadian. Juga sijil pelajaran Malaysia bermula hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suspek dera sehingga menyebabkan kematian seorang bayi berusia 11 bulan Nur Muazzara Ulfa Muhammad Zainal pada 9 November lalu mendedahkan dia telah menguruskan mangsa pada hari kejadian. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata suspek lelaki berusia 36 tahun itu memaklumkan dia telah memandikan serta menukar pakaian bayi berkenaan. Sebelum ni, main suspek kita tak mengakulah dia ada handle baby ni. Dan perkembangan mutakhir pada hari ini, tengah hari tadi, dia dah mula bukan confess tapi mendedahkan bahawa pada pagi hari kejadian tu dia telah memandikan baby tersebutlah. Tambah beliau, pihaknya telah merakam keterangan beberapa individu termasuk jiran, ahli keluarga dan majikan suspek. Semakan mendapati suspek turut terbabit dengan dadah dan direman sehingga esok untuk membantu siasatan. Siasatan polis setakat ini mengesahkan hanya mangsa seorang yang diasuh oleh suspek dan isteri. Zara meninggal dunia Jumaat lalu selepas 2 hari dilaporkan tenat sebaik dirujuk ke Hospital Serdang untuk rawatan. Dan difahamkan tempoh tahanan reman suspek kes bunuh Zara tamat pada hari ini. Dan untuk perkembangannya, kita terus saja berlintas langsung bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin yang sudah bersedia di Mahkamah Kajang. Silakan Amalina. Baik, terima kasih Fatin. Pada pagi ini, polis dijangka akan menyambung reman suspek kepada kes dera dan bunuh adik Nur Muazzara Ulfa Muhammad Zainal setelah tempoh tahanan reman suspek selama 5 hari tamat pada hari ini. Dan permohonan lanjutan reman itu kami difahamkan dibuat untuk melengkapkan siasatan yang kini diklasifikasi semula sebagai kes bunuh, di mana sebelum ini, kes ini disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Dan kalau dapat saya kongsikan semalam, isteri kepada suspek yang berusia 28 tahun yang juga merupakan pengasuh kepada bayi berkenaan telah dilanjutkan tempoh tahanan remannya sehingga 18 November iaitu sehingga Ahad ini. Dan kalau boleh saya ceritakan sedikit latar belakang mengenai kes ini, adik Nur Muazzara Ulfa Muhammad Zainal ataupun lebih mesra disapa adik Zara telah pun meninggal dunia pada Jumaat lalu setelah 2 hari bertarung nyawa di Hospital Serdang setelah dimasukkan ke hospital itu pada Rabu lalu. Dan bayi perempuan itu meninggal dunia dipercayai menjadi mangsa penderaan fizikal dan juga penderaan seksual selepas dirogol oleh suami kepada pengasuhnya. Dan laporan berdasar mendapati ada kesan objek tumpul di kepala dan mangsa juga disahkan meninggal dunia akibat keretakan pada tempurung kepala. Dan selain itu terdapat juga kesan koyakan pada kemaluan dan dubur mangsa. Jadi Fatin, saya kira setakat itu yang dapat saya laporkan kerana pada ketika ini kami sedang menunggukan ketibaan suspek yang dijangka akan tiba di perkarangan ini sekitar jam 10 pagi nanti dengan diiringi oleh pegawai polis. Jadi saya kira setakat itu sahaja Fatin. Kembali bergabung bersama Fatin di Sri Pentas. Baik, terima kasih Amy. Itu di Mahkamah Kajang dan ini di Mahkamah Seksyen Ampang. Pihak polis akan mendapatkan perintah tahanan reman bagi seorang lelaki yang disyaki mendera anak tirinya sehingga meninggal dunia. Khairul Izaini Khairuddin, 31 atau dikenali sebagai Boy Tiger, ditahan polis malam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad, suspek ditahan di Hospital Kajang. Dan kita terus saja bersama wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di lokasi. Silakan Fahmi.
Terima kasih Fatin di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di Mahkamah Session Ampang untuk mengikuti perkembangan kes membabitkan seorang lelaki yang dikenali sebagai Boy Tiger atau nama sebenarnya Khairul Izain Khairuddin, 31 tahun, yang sebelum ini menghilangkan diri sebelum ditahan pihak polis semalam di Hospital Kajang. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fadil Ahmad, suspek ditahan kira-kira jam 11 pagi semalam di hospital berkenaan. Kata Sesi Fadil, suspek ketika itu datang ke hospital berkenaan untuk melawat isterinya yang mendapatkan rawatan di hospital selepas melahirkan anak. Dan difahamkan wanita tersebut juga diburu oleh pihak polis berkenaan kes penderaan terbabit. Beliau datang ke hospital berkenaan selepas melahirkan seorang bayi lelaki di sebuah homestay di Hulu Langat awal pagi semalam. Dan kedua-dua pasangan itu disiasat ataupun ditahan bagi berbantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan kedua-dua pasangan ini dijangka akan dibawa ke Mahkamah Session Ampang ini pada bila-bila masa saja untuk mendapatkan perintah reman. Dan untuk makluman, bayi mereka yang sebelum ini lahir di Hospital Kajang itu telah diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk penjagaan sementara. Dan kalau kita imbas kembali, Jumaat lalu media melaporkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun, Muhammad Khairil Akmal Abdul Rahman, maut akibat didera. Dan kanak-kanak itu disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan selepas 30 minit dihantar ke Hospital Ampang oleh bapa tiri dan ibu kandung mangsa. Dan susulan itu, kedua-dua mereka menghilangkan diri selepas 30 minit berada di hospital, dan pihak hospital terus melaporkan perkenaan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Dan kedua-dua mereka telah ditahan oleh pihak polis malam. Saya masih lagi menunggu ketibiaan kedua-dua suspek yang dijangka akan direman pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Untuk waktu ini, itu sahaja dulu saya rasa perkembangan saya dari Mahkamah Session Ampang ini. Kita kembali bersama Fatin di Sri Pentas. Baik, terima kasih Fahmi. Kita terus ke perkembangan seterusnya. Polis menumpaskan 2 sindiket pecah rumah dan curi kenderaan di Selangor dengan menahan 5 lelaki dalam beberapa serbuan di sekitar Lembah Kelang baru-baru ini. Kumpulan yang dikenali sebagai Geng Ah Heng dan Geng Ah Cheng itu aktif sejak pertengahan tahun ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof, 5 suspek berusia 27 hingga 40 tahun. Jelasnya lagi, dengan tangkapan ini polis yakin dapat menyelesaikan 33 kes pecah rumah dan curi kenderaan yang berlaku di Selangor dan Melaka Tengah. Modus operandi dia pecah rumah. Bila pecah rumah, dia ada peluang sebab kita tengok daripada jenis kenderaan yang dicuri, dia tidak stereotip, dia pelbagai. So dia ni bila ada opportunity, kalau dia pecah rumah, ada jumpa kunci kereta dan ada kereta di rumah, dia akan gunakan peluang yang ada untuk bawa lari kenderaan sekali. So that's why you see ada yang Kia Forte, ada yang Vios, dia pelbagai. Dalam serbuan itu, polis merampas 8 buah kereta dan sebuah motosikal berkuasa tinggi. Selain itu, beberapa peralatan pecah rumah dan barangan yang dipercayai dicuri seperti komputer riba dan telefon pintar turut ditemui. Kesemua barang rampasan dianggar bernilai mencecah RM1 juta. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Kesesaan dan Seksyen 379A Kanun Kesesaan. Kerajaan masih mempertimbangkan sama ada meneruskan keputusan memansuhkan hukuman mati mandatori atau sebaliknya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, ini kerana kerajaan tidak mahu mereka yang tidak bersalah dikenakan hukuman itu. Namun ada lagi masalah ni, kalau hukuman-hukuman yang boleh kita berikan sebab ada masalah jenayah yang berat yang saya rasa boleh dipikirkan oleh manusia lah, ya. Tapi dah berlaku, jadi itu kita nak menangani masalah itu. Tambahnya, kerajaan juga sedang menimbang langkah diambil beberapa negara seperti Australia yang sudah pun memansuhkan hukuman berkenaan.
Beliau mengulas desakan orang ramai dan pertubuhan bukan kerajaan NGO supaya hukuman mati mandatori tidak dimansuhkan lagi bagi membolehkan penjenayah dikenakan hukuman setimpal. Desakan itu susulan kes penderaan sehingga menyebabkan kematian Nur Muazzarah Ulfa Muhammad Zainal 11 bulan yang viral di laman sosial. Minggu lalu, ahli keluarga mangsa kes pembunuhan berprofil tinggi mendesak kerajaan tidak memansuhkan hukuman mati mandatori kerana didakwa tidak adil dan hanya akan menyumbang kepada peningkatan kes jenayah berat di negara ini. Awal Oktober lalu, Kabinet memutuskan bahawa pelaksanaan hukuman mati mandatori bagi semua kesalahan akan dimansuhkan di negara ini. Susulan itu, semua pelaksanaan hukuman mati akan ditangguhkan sehingga pemansuhan itu berkuat kuasa. Kabinet turut menimbang untuk mengenakan hukuman penjara minimum 30 tahun jika hukuman mati mandatori dimansuhkan. Menteri Pendidikan Mazli Malik mengumumkan untuk melepaskan jawatan Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebaik selepas berakhirnya istiadat convocation UIEM dan proses pelantikan penggantiannya selesai. Dalam paparan di laman Twitternya, beliau percaya proses pelantikan penggantiannya itu akan selesai akhir bulan ini. Beliau juga menghormati keputusan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Kabinet berhubung isu jawatan Presiden UIEM. Pada masa yang sama, beliau juga menghormati kenyataan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai perkara itu. Semalam, Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Dalam Negeri menasihatkan Mazli supaya segera melepaskan jawatan Presiden UIEM dan mencari pengganti yang bersesuaian untuk jawatan berkenaan. Menteri Dalam Negeri itu dipetik berkata mesyuarat Kabinet sudah memutuskan dengan jelas mengenai perkara berkenaan. September lalu, Mazli disahkan dilantik Presiden UIEM bagi menggantikan Tan Sri Rais Yatim. Utamanya untuk mendidik rakyat dan bukan sekadar membawa. Seramai 421,706 calon sijil pelajaran Malaysia SPM bakal menduduki peperiksaan hari ini. Dengan jumlah itu, sebanyak 3,308 pusat peperiksaan dibuka bagi melancarkan proses. Dan untuk perkembangan terkini, suasana hari pertama peperiksaan, kita ke Sekolah Menengah Kebangsaan Presiden 16 Putrajaya bersama rakan setugas Syahira Izzati Yaakob. Syira, apa yang dapat anda kongsikan ketika ini? Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugas dan selamat pagi kepada semua penonton Buletin Pagi. Baik, hari ini adalah harinya 421,706 calon sijil pelajaran Malaysia SPM bakal menduduki peperiksaan penting ini di seluruh negara. Dan untuk pengetahuan anda, suka untuk saya kongsikan, peperiksaan SPM 2018 ini bakal berlangsung bermula hari ini sehingga 13 Disember depan. Dan bagi melancarkan lagi proses peperiksaan, seramai 33,361 petugas bakal ditempatkan di semua pusat peperiksaan bagi melancarkan lagi proses peperiksaan. Baiklah, bagi calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan, terdapat 362,754 calon berdaftar ataupun 86% daripada keseluruhan calon. Manakala bagi calon persendirian, terdapat seramai 25,305 calon bakal menduduki peperiksaan ini. Baik. Hari ini hari Selasa 13 November 2018. Kesemua calon ini bakal ataupun sedang menduduki Bagi tadi masalah teknikal, terus saja ke laporan seterusnya. Wang RM3,000 sudah dibayar tetapi ejen yang ditunggu tidak muncul. Sudahnya sekumpulan 25 parti warga Myanmar yang kelaparan ditahan ketika cubaan menyusup masuk ke negara ini. Kumpulan itu mendakwa berjalan kaki dari Hat Nyai melalui jalan hutan selama 12 hari. Komandan SIM Perlis Deputi Superintendent Syed Basri Syed Ali berkata tangkapan itu dilakukan petang semalam selepas menerima maklumat mengenai sekumpulan lelaki dan wanita dalam keadaan mencurigakan. Kumpulan terbabit ditangkap ketika menyeludup masuk ke negara ini melalui jalan Bukit Kerengga dekat Kampung Kubang 3 Cuping. Parti yang ditahan berusia antara 18 hingga 45 tahun termasuk 2 wanita. Hasil soal siasat Aksim, kesemua mereka dijanjikan pekerjaan di Kuala Lumpur sebagai pengawal keselamatan. Kesemua tangkapan diserahkan kepada Jabatan Immigration dan disiasat mengikut Seksyen 6/3 Akta Immigration 1959 Palang 63.
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan menyemak semula kuota pemilikan rumah atau hartanah oleh warga asing bagi garis panduan pemaju dan pihak berkuasa negeri. Menterinya Zuraidah Kamarudin berkata setakat ini jumlah hartanah yang dimiliki warga asing di negara ini tidak melebihi 1%. KPKT juga mengambil inisiatif untuk menyelaraskan perbezaan harga rumah dan jenis rumah yang boleh dimiliki oleh warga asing. Kerana ketika ini, walaupun garis panduan kasar yang dikeluarkan oleh KPKT adalah 1 juta ke atas, tetapi pihak berkuasa negeri berhak untuk membuat pindaan dan ini kita dapati dalam seluruh negara harga ini berbeza-beza daripada Perlis ke Johor dan sebagainya. Jadi mungkin ada satu mekanisme yang kita akan berbincangkan agar ada satu garis panduan yang lebih terperinci untuk boleh dipakai oleh pihak berkuasa negeri. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid mengenai kaedah sesuai untuk mengekang pembelian hartanah oleh warga asing selain penetapan nilai ambang yang pernah dikuatkuasakan sejak 2009. Jelas Zuraidah yang juga Ahli Parlimen Ampang dalam usaha mengekang pembelian tanah oleh warga asing, KPKT menerusi Belanjawan 2019 juga membuat penetapan baru bagi pelupusan harta tanah, saham dan syarikat hartanah selepas 5 tahun. Kadar cukai keuntungan hartanah dinaikkan daripada 5% kepada 10% bagi syarikat dan individu bukan warga negara dan bukan pemaus tautin tetap.